Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah semasa tadi, dan insya-Allah sebentar nanti kita sama-sama duduk mendengar tazkirah daripada Al-Fadhil Ustaz. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan, yang sangat kita hormati seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Furqan Taman Desa Pusu 3 Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi izin kepada kita berada di dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini di Taman Desa Pusu 3 kita diizinkan oleh Allah berada di dalam rumah Allah dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ramai-ramai pada malam ini mengundang barakah dan rahmah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita. Mudah-mudahan memberi kebaikan untuk hidup kita di dalam dunia, insya-Allah, sebagai bekal kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah dulu, kemudian baru menjawab soalan. Siapa yang belum menulis soalan, belum hantar soalan, boleh hantar sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala, rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Abu Hurairah, seorang daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang banyak meriwayatkan hadis, malam ini meriwayatkan sebuah hadis yang selalu kita dengar. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menilik atau melihat ia akan harta kamu dan rupa paras kamu, akan tetapi Allah Ta'ala melihat ia akan hati-hati kamu dan segala amalan kamu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita dapat mengambil kepahaman daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Yang pertama, daripada sisi yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat akan kita. Sama ada kita dalam keadaan melakukan sesuatu atau duduk diam, sama ada setelah kita dilahirkan atau belum kita wujud di dalam dunia ini, Allah itu melihat. Bila melihat itu tidak ada sesuatu yang terhalang daripada penglihatan Allah. Itu yang kita belajar dalam ilmu akidah sebelum daripada ini. Tapi dalam hadis ini disebut bahwasanya innallaha la yanzuru, bahwasanya sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat. Apakah maksudnya? Pada akidah, Allah Ta'ala sentiasa melihat akan hamba-Nya. Maka bila saja kita mendengar suatu nas, sama ada ayat Quran atau hadis menyebut Allah Ta'ala tidak melihat akan hamba-Nya, maksud di sini melihat dan tidak melihat itu ada makna yang tersendiri. Dalam keadaan Allah Ta'ala sentiasa melihat, tidak ada yang terhalang dari penglihatan, semuanya terbuka luas, maka maksud hadis ini Allah Ta'ala tidak melihat
akan harta kita, akan rupa paras kita, ialah bukannya Allah Ta'ala itu hanya melihat. Kena terjemah lagu tu. Bukan Allah Ta'ala tidak nampak, bukan Allah Ta'ala tidak tengok, bukan Allah Ta'ala tidak memandang, tetapi bukan hanya Allah itu memandang. Baru jadi. Jadi bila kita terjemahkan hadis, Allah Ta'ala bukan hanya memandang kepada rupa kamu. Allah Ta'ala bukan hanya memandang kepada harta kamu, akan tetapi Allah juga melihat akan hati kamu. Allah juga melihat akan segala amal kita. Barulah jelas maksudnya. Maknanya kalau kita bertahan atau modal kita atas rupa dan harta saja, maka kita tak dapat kemenangan pada hari akhirat. Dan dunia ini adalah tempat persinggahan saja. Yang nombor 3, dalam 2 lagi transit atau tempat singgah R&R yang kita mesti lalu. Alam yang pertama, alam roh. Kita tak ada lagi. Tok kita dengan tok ki kita tak tunang lagi. Ada tak lagi kita? Tak ada lagi tak? Kita ada. Tidak ada jasad kita. Yang ada itu roh. Apabila 4 bulan jasad, kita sebut janin, ada dalam perut mak kita, lalulah didatangkan roh kita yang sebelum itu sudah ada, masuk di dalam bayi, dalam kandungan, lalu hidup. Itu roh. Kemudian setelah 2 alam kita lalui, alam roh dan alam rahim, alam kandungan, sekarang kita berada di alam syahadah. Apa dipanggil syahadah? Syahadah ni maknanya nampak. Syahadah ni jelas. Syahadah ni maknanya nampak kelih. Kita tengok datang nampak, nampak sini nampak. Kita tengok bawah nampak latar, tengok kiri nampak dinding, tengok belakang tu imam, depan JKK. Nampak tak? Nampak itu panggil musyahadah. Alam dunia. Lepas daripada ni, summa yumitukum, Allah akan matikan kita pula. Ni lepas ni. Sekarang hidup. Summa, lepas ni summa makna kemudian, lepas ni yumitukum, Allah akan matikan kita. Dalil, tengok ada kubur. Kubur tubuh orang hidup ke orang mati? Nampak tak? Lepas ni kita mati. Kawan kita mati ramai dah baru ni, Covid. Sini ada tak mati Covid? Ada tak? Mati. Kita hidup. Orang lain mati. Kita hidup. Tak mari kau dengar. Baik mati. Betul tak? Orang lain mati. Kawan Facebook kita mati. Kawan kenalan lama kita mati. Sains sekolah lama ada mati. Mati. Kita hidup. Tak mari kau dengar balik awal. Faham lagi? Dan alam yang terakhir, kita akan dibangkitkan untuk hidup yang last, yang tidak ada lagi mati. Alam ni dipanggil alam akhirat. Akhir sekali. Jadi sekarang Allah melihat kita, tapi bukan melihat kepada harta kita saja, bukan melihat kepada muka kita saja, rupa tubuh badan dan sebagainya. Maknanya tidak ada orang dapat masuk syurga dengan sebab rupa dia. Dia mana innallaha la yanzuru ila suwarikum. Suwar, rupa parah. Rupa parah ni biasanya muka dah. Badan pun orang panggil rupa parah kau. Oh tu parah, rupa parah molek. Bukan makna muka saja. Bila dia kata molek tu, bukan muka je comel, tubuh comel. Takkan rupa parah, oh comel, tiba-tiba muka comel, tubuh calori. Bukan, makna semualah. Jadi tidak ada orang dengan rupa dia dapat syurga Allah. Dan yang kita nak tebang syurga tu apa? Sebab kehidupan kita dalam dunia ni banyak pilihan. Akhirat ada 2, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan manusia beratur menuju ke syurga, untuk masuk dalam syurga, dan satu lagi golongan manusia beratur untuk masuk ke dalam api neraka. Tidak ada yang ketiga. Adapun ashabul a'raf yang sama berat timbangan, dak masuk syurga, dak masuk neraka, itu sekejap saja. Bila selesai perbicaraan timbangan mizan,
Rasulullah beri syafaat, semua yang ashabul a'raf masuk dalam syurga. Makna dua saja. Lepas tu tutup pintu syurga, tutup pintu neraka. Kunci selalu pintu neraka. Tak disebut dalam hadis, tak kunci lagi. Kenapa? Kerana ramai orang beriman masuk dalam neraka. Antaranya sebab tak ni ya. Sebab dia pegang ni modal dua benda dia nak masuk syurga Allah. Pertama dengan muka comel. Dia ingat boleh masuk masuk syurga. Beratur panjang nak masuk syurga. Malaikat kata amalan dia ni yang ramai nak masuk syurga ni. Dia jawab muka smart. Muka smart. Malaikat kata, "Hei, tak boleh masuk. Muka comel tak boleh." Faham lagi? Dah. Waktu Syekh Ali Mula Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih syarah kitab hadis, dia kata makna tidak melihat kepada rupa suarikum ni sama ada ahsaniha atau aqbaiha. Maknanya sama ada rupa comel atau rupa hudah, tak ada peduli. Rupa comel ada amal masuk syurga, rupa hudah, rupa tak comel ada amal masuk syurga. Tapi atas muka je nak masuk syurga tak boleh. Nabi kata tak ada kelebihan kulit merah dengan kulit hitam. Tak ada kelebihan. Maknanya nak masuk syurga pasal kulit merah. Kulit merah ni maknanya putih kemerah-merahan. Kalau kulit putih betul tak ada. Ni putih gini, ada putih gini. Faham lagi? Putih tu maksudnya sama. Macam orang putih orang Arab kan? Tak. Sama kulit. Itu maksudnya Nabi kata tidak ada yang berkulit merah lebih atas kulit hitam. Maksud kulit merah tu comel lah, jangok. Jadi atas kulit tak boleh. Atas bangsa tak boleh. Beratur ramai. Pasal apa nak masuk syurga? Pasal kami Melayu. Tak boleh. Dah Arab tak boleh kau. Tu tu. Atas rupa kau tak boleh. Sebab bangsa tak berubah. Kalau mak ayah kau putih, anak putih, takkan anak jadi keling. Faham lagi? Tapi kalau mak comel, kena balik anak seorang yang comel. Tiga tak comel. Faham? Jadi tak kuat atas rupa, kuat atas bangsa lagi. Atas bangsa kuat pun tidak dapat syurga Allah. Atas nama bangsa. Jadi tak apalah muka comel silakan. Nabi sikat rambut, bubuh minyak. Kan dalam bab kitab-kitab hadis Nabi bubuh minyak rambut. Dan Nabi sikat. Sikat ni comel kemah. Dak kita jelibung macam torapoh kepala. Dia sikat kemah. Macam kita ni sikat rambut lah. Mana kemah, faham lagi? Rapi. Tu sunnah Nabi. Sebab tu comel tak salah. Nak jangok tak salah. Nak buat rumah jadi comel, nak lawak tak ada salah. Kereta kita nak make up sikit, faham? Pergi buat spoiler, pergi buat game sport, nampak lawak, tak salah. Itu harus pada syarat. Tapi bukan modal hak tu mu nak dapat syurga Allah. Takut salah duk ingat kita comel tak beres tu. Anu cayang orang udah. Nampak? Hak Allah kira hak amal. Sebab tu inna akramakum indallahi atqakum. Yang lebih tinggi. Nampak? Maknanya spek dia di sisi Allah. Hak Allah kira ialah dengan spek takwa. Faham? Sebab tu Allah buat malam Isra Mi'raj contoh ahli syurga. Orang comel ke orang uduh? Nabi naik sampai ke syurga. Dah faham lagi? Dengar orang jalan lah syurga. Promp. Nabi kata macam kena kalau jalan gini. Sebab sahabat dia. Kita kalau kawan tak kenal mana jalan, kalau sahabat kenal. Ada beza tak sahabat dengan kawan lain? Sahabat ni hak bodong pergi mari. Faham lagi? Minum air dengan dia. Kita minum air seorang lalu dia, mari aku minum seorang tak mai teman aku. Tu sahabat. Kawan ni hak bawa kenal luar jalan je. Kawan, faham lagi? Tu berkawan. Sahabat ni bodong, tahu tak bodong? Nabi ni dia oleh kerana dia sahabat dia ni, dia kenal jalan macam kita. Kalau kita rapat dengan dia, kita duduk tidur tak grab, tak nyandok, dia main ikut belakang. Preh. Boleh cang tak dia? Boleh tak dengar lipat? Boleh. Ada tengok cermin saya mirror tengok belakang? Tak ada. Tapi dengar lipat. Dia kekek. Ya sungguh. Faham lagi? Kenapa? Dah kita rapat dengan dia. Tapi kalau orang baru mari, kerak, kita tak nak.
Maka Nabi kata macam kenal jalan gini. Katanya Jibril alaihissalam, tak kenal apa, sahabatmu Bilal ibn Rabah sedang berjalan-jalan di dalam syurga. Bilal ni gimana? Kulit hitam. Hitam ni lebih daripada orang lain. Dalam kajian orang putih lah, dua bangsa paling hitam di dunia. Satu Kongo, kedua orang Habsyah. Kita panggil Habsyah ni. Kalau orang pergi Madinah, Mekah, dia pernah tengok orang negro yang tinggi besar, faham? Hitam dia tu macam ke baju kita. Tak macam belakang. Kalau dia duduk sebelah orang India tu ingat Mak Saleh. Mana hitam. Faham lagi? Dan mata belalok, mata besar. Bibir tebal. Faham tak? Bibir tebal, hidung kembang. Jenis Habsi ni, besar kan? Mata belalok, hidung kembang, bibir tebal. Rambut macam takar anggur. Kaja kita getu anggur tinggal takar. Oh, kekok rambut. Kalau sikat patah yang habis. Hak tu bila Ibn Rabah Allah buat contoh masuk syurga. Allah dah buat agung, dah buat sultan, dah buat raja, MB Exco. Faham? Presiden. Contoh dengan orang uduh. Kita duk berasa jangok lagi boleh masuk syurga ni. Lambat tengok motosikal orang. Belipak habis je main motor orang. Dah salah jangok. Tapi jangan pegang di jangok tu saja. Duk berasa ke pakai baju mahal apa semua, rumah molek apa semua, Allah kasih. Dah. Pertama, tidak lihat kepada harta sahaja. Dia tak lihat langsung, lihat. Tapi kalau harta kita tidak sihat, dari jalan yang tidak benar, melihat Allah itu dengan lihat murka, kata ulama. Kalau harta itu kita dapat dari jalan yang halal, Allah lihat harta kita. Tapi dengan lihat, kata ulama, an-nadhra mahabbah, lihat kasih sayang. Mana Allah Ta'ala tak melihat, semua dilihatnya. Sama macam dalam ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka lakukan amal saleh, jangan sekutu dalam beramal kepada Tuhannya seorang pun. Apakah maknanya? Maknanya Allah bertemu belaka. Orang banyak dosa pun akan bertemu Allah. Orang yang banyak pahala pun bertemu Allah. Orang saleh, orang beriman pun akan dibawa bertemu Allah. Orang kafir pun akan dibawa bertemu Allah. Tapi maksud pada ayat ini, barang siapa yang nak bertemu Allah, maknanya dia nak bertemu Allah dalam keadaan Allah redha dengan dia. Itu maksud dia. Faham tak? Kita faham apa bengong. Faham tak apa. Tazkirah. Tazkirah ni kalau tak banyak sedikit tak apa dah. Fazakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah. Kerana tazkirah itu kalau tidak banyak sedikit dia akan menyentuh dan memberi manfaat guna kepada orang yang beriman. Ada tak orang yang berasa dia bila harta banyak dia rasa bangga? Dia hina orang lain dan sebagainya. Ini masalah. Harta tak salah. Mana ada kereta Ferrari masuk neraka? Tambung-tambung Porsche, Lamborghini bola neraka apa? Jahat. Mana ada kereta jahat? Tuang dia jahat agam. Nampak tak? Sini berapa orang pakai Ferrari yang pusuk juga? Tak ada baru kenari gong dah. Faham lagi? Pakai Honda, pakai Maybe, dah kena dah suka sejik. Dah kena ada majlis ilmu dah. Baru Exia baru. Faham? Jadi kalau dengan sedikit tu kita harta yang sikit tu kita jadi bangga dah, jadi gong dah. Apa tahu lagi kalau dengan banyak. Jadi kita sikit ni jahil dah ilmu agama. Malas dah mari ngaji, baru pakai Honda baru. Baru pakai Suzuki baru. Dah erti dah hadis. Kalau pakai BMW, nampak tak? Kau dah kenal majlis ilmu. Ada tak orang kereta 2-3 buah, raya baru mari surat? Ada?
Tu pun dalam hari sekali setahun. Salah masuk pula masuk kot muslimat. Bertepik maklum. Faham lagi? Nah, jangan gitu. Kaya tidak salah, miskin pun tidak salah. Tidak ada orang kaya masuk syurga kerana kaya, tidak ada orang miskin masuk neraka kerana miskin. Dan tidak ada orang kaya masuk neraka kerana kaya, dan tidak ada orang miskin masuk syurga kerana miskin. Semuanya kerana amal. Innal ladzina amanu, tamu beriman, wa amilus solihat, dan dia ada amal, lahum jannatun tajri min tahtiha zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang paling besar. Nah, menang undi belum tutup tu. Nah, tapi kalau menang melintah tiang siratil mustaqim, zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang paling agung. Siapa sini gaji 1 juta sebulan? Di Kuala Lumpur ramai 1 juta sebulan. Nampak tak? Semalam jemaah cerita ada tetamu mari. Dia mari, dia daripada Kuala Lumpur. Dia kata ada seorang perempuan tua lah, orang tua. Ya, orang tua lah, orang 60-an umur, 50-an lah. Dia kata orang ni dia selalu dengar saya punya kuliah dari zaman CD. Ingat zaman CD 2005 ni benar dia beli semua, dan sampai sekarang dah tak pakai CD, dia dengar YouTube dan sebagainya, masih dan suka dengar. Dia dengar, dan dia ini billionaire. Faham tak billionaire? Billionaire ni maksudnya dia kena ada duit sekurang-kurang 1 bilion. Nampak tak? Nah, dengar, bukan maksud dengar saya, dengar agama. Faham lagi? Billionaire dengar agama. Nampak tak? Kita dah bagi 1,000 gaji bulan, dah hari dah surah. Faham tak macam mana? Nah, itu masalah. Jadi harta ke salah, tuang harta salah. Tuang harta. Bila Nabi cerita orang sombong tak masuk syurga, seorang sahabat tu dia heran. Dah kalau gitu kita minat pakai baju hok molek-molek. Hok lawa-lawa. Kita suka pakai selipar hok molek, hok comel-comel. Dah kira sombong ah. Nabi kata bukan. Hok tu dah apa, pakai lawa, baju lawa, kasut lawa, Allah pun suka. Tu bukan sombong. Sombong ni menolak kebenaran dan menghina orang lain. Faham? Tak ada kaitan hari tu kita dah naik motor tengok orang rumah tu, sombong datang ni. Apa macam sombong lah, rumah 3 dekat. Lah, apa tak ada ke rumah? Faham? Rumah 3 dekat pula tu sombong. Nah, kena molek kaya miskat sombong dengan Tok Bila, sombong dengan masjid, sombong dengan majlis ilmu. Tu nak? Pakai miskat ada hari dah surah. Nah, jadi carilah harta. Cuma nombor 1, biar harta kita itu Allah tengok di akhirat, kerana harta kita itu halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Nabi pesan, cari harta yang halal, itu satu kewajipan. Nah, banyak sikit janji halal. Itu keparduan kata kita orang Islam. Muka kita comel siapa wi? Bukan mak kita buat. Kalau mak kita buat takkan gini muka. Faham lagi? Betul tak? Ngandung 6 bulan tu mesti panggil. Kena pergi mari klinik esok kat ni apa pula pasal awak 6 bulan dah cukup ngandung esok. Kena isi borang sikit lah. Gilah mak kita siapa di klinik. Dia kena dah 6 bulan kena isi borang ni. Borang berapa pula ni tengok ni isi. Nak mana tanda. Okey, anak kat gila lahir nak putih selepuk ke hitam beletung? Mak kita nak tanda mana? Cik jawab jujur. Putih selepuk. Rambut ikan mayang ke kerah macam beru jambang? Mana nak tanda? Ikan mayang. Faham tak? Mata hijau awa-awa kelabu nak jadi biru gitu ke? Mata pucat kecil gitu? Mata awa-awa hijau gitu tanda. Betul tak? Sehat ke sakit? Sehat. Kita tengok lebih. Siapa pilih? Allah. Faham lagi? Orang kata comel ke tak comel, ada peduli. Allah bagi. Lepas tu tak boleh hina atas muka depan gini.
Ada pun kita cerita secara umum tak apa, muka comel, muka uduh tu tak apa. Jangan kata muka uduh main je. Jangan cakap gitu. Itu menghina orang lain. Itu haram. Faham lagi? Macam sebut ahli neraka lah. Orang yang makan minum arak masuk neraka, tak apalah. Nampak? Tapi kita tengok ada orang minum arak, kita panggil ahli neraka banyak. Jangan panggil gitu. Faham? Kita hanya boleh cerita secara umum. Faham lagi? Siapa yang minum arak masuk neraka? Boleh. Siapa yang makan riba masuk neraka. Siapa makan haram masuk neraka. Boleh. Tapi jangan tentukan ada neraka lah kapun ni apa orang? Ada 7 orang aku bilang dah. Jangan. Cuma dari sisi kita, ni jamel, ni tak jamel, ni handsome, dia handsome, ni gemuk, ni kurus. Jadi dah kalau kita kata orang gemuk salah, tak salah. Dah yang kata salah kata orang gemuk atas nak jalan menghina. Tak ada. Rasa gemuk tu bukan hina. Kita sudah jadi satu persepsi gemuk ni dak ondek. Salah lah kita. Faham lagi? Padahal gemuk itu dulu bahasa itu digunakan di dalam masyarakat. Ini gemuk, ni kurus, ni dak gemuk, dak kurus. Malah sedang-sedang. Kita bila gemuk maknanya hina. Salah kita. Faham lagi? Gemuk itu sifat tubuh. Mana seorang buat dara, hak gemuk. Betul. Pagi. Tapi bila sekarang bila kata hak gemuk, air kata ke orang gitu. Padahal dia kata benda yang betul. Faham lagi? Jadi kan sudah jadi uruf, tidak disebut dalam masyarakat, kita raikan uruf itu. Tak? Macam mati mati ni bahasa dia. Bahasa Arab tak? Dulu orang panggil dia. Dulu mapuh. Faham lagi? Mapuh. Ni kalau mapuh orang bukan Islam Kalau orang sini betul tak? Kalau orang Terengganu lah. Kan dia bahasa dia lain-lain. Orang KL kalau nak simpang dia panggil dia ke bumi. Kalau Terengganu tanang. Tanang dengan kampus sama tak? Dalam kitab-kitab fiqh, hendaklah di kampus tanah itu biar sampai rata. Faham lagi? Tapi bila kita kata dulu baru ni kampus, tak boleh lah bahasa hati. Ku apa kampus pokmu? Faham? Nampak? Tak boleh walaupun benda itu disebut oleh ulama. Faham? Ini orang panggil mati. Kalau keluar meninggal dunia. Padahal mati itu bahasa Arab. Bahasa Melayu hak lama dulu mapuh dia panggil. Tapi jangan kata mapuh gitu. Kau apa tak nyawa mapuh Malang. Jangan hanya tapor orang Jombang situ. Ini kena faham. Kena urus tempat itu kena raikan juga. Jadi jangan kita pegang. Jadi kalau kita jangan jangok. Pakai baju biar comel. Pakai piah comel-comel basuh jadi comel. Sewa kita side molek. Kereta kita biar bersih. Tak ada masalah pun nak tu. Tapi tubuh badan kita molek lawa pun pemberian Allah. Tak ada masalah. Tapi jangan kita sengke atas rupa comel, atas harta ni sudah cukup untuk dapat kasih sayang Allah. Tak dapat. Nazar mahabbah itu bila harta kita halal, kemudian apa benda rupa kita ini kita sentiasa bersyukur, tanda syukur kita dapat kebaikan daripada Allah, menunaikan perintah. Walakin yang duru ila qulubikum, lihat hati. Maknanya ada orang salah faham. Dia kata Allah tak tengok zahir, Allah tengok batin. Salah. Faham? Itu salah. Yang betul, Allah bukan saja melihat zahir kamu, tapi Allah melihat batin kamu. Sebab itu semayang kita ada zahir, ada batin. Dalam kitab-kitab fiqh dia membicarakan semayang zahir, takbir, qiyam, rakaat, sujud, itu semua zahir. Dan dalam kitab-kitab tasawuf dia tengok batin semayang, dia bicara apa dia? Khusyuk, ikhlas, dan seumpamanya. Gabung dua ni, zahir dan batin, fiqh dan tasawuf, maka kita jadi orang yang benar. Kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghimpunkan antara syariat dengan tasawuf, maka dia sudah menjadi orang yang benar. Faham lagi? Jadi kalau Allah tak tengok zahir, Allah tengok batinnya, tiba-tiba akan terbit golongan semayang batin ni. Sebab geng semayang batin ni, solat batin ni, dia pakai hadis ni. Dia duduk nyanda gitu, tarik Muhammad duduk maidang daripada Zuhur sampai Asar. Orang kata tak mayang. Apa tak mayang? Dah dari tadi daripada Zuhur tengok
Faham? Siapa asal ke bang? Masa ni semayang. Semayang batin boh. Faham lagi? Semayang batin. Ni hadis. Allah Ta'ala tidak melihat akan zahir kamu, melihat hati kamu. Nampak? Dalam tu. Walaupun kita rupa rokok sujud tak nampak, tak buat, hati kita ingat kepada semayang. Sama-sama ingat solat daing boh. Ini kafir. Kenapa? Kerana silap menafsirkan hadis atau sengaja menafsirkan hadis ikut suka hati dia. Jadi batu rokok, Nabi ajar pula rokok molek. Jangan mencuri dalam semayang. Itu bukan bab batin, itu bab zahir. Sahabat kata, gua ni curi dah semayang. Dia rokok dah dalam tu belakang, sami Allah dah. Dia sujud macam ayam patuk padi. Sehingga Nabi pesan, wala tangkur nakra, jangan kamu sujud seperti ayam mematuk padi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kalau kita ikhlas, tak ada tamak ninah, Tuhan terima. Sahabat Nabi dia semayang. Sahabat Nabi dia semayang. Habis semayang, Nabi salam. Lepas Nabi salam, dia bangun. Nabi dia pun lagi. Kejut tau. Dia kata, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam. Kum farji fa innaka lam tusalli. Bangun, semayang semula. Mu semayang tadi tak jadi. Padahal dia semayang dah. 3 kali dia pun mengaku kalah. Sebab Nabi tetap berkata, kum farji fa innaka lam tusalli. Bangun, semayang semula. Mu tak semayang lagi. Kalau kita tengok semayang dah lah. Nabi dia kata tak semayang lagi. Dia kata, hak ni je yang aku pandai bab semayang. Apa yang tak cukup tolonglah ajar aku. Nabi pun kata, sumarka, habis berdiri, sumarka hatta tatma'inna rakaat. Kalau mu dah selesai berdiri baca, baru mu rokok. Dan rokok tu biar tomak ninah, berhenti segala tulang-tulang mu di dalam rokok. Sumarpa, dah berhenti belaka dah, baru boleh angkat kepala. Maksudnya sahabat ini semayang tapi rokok sujud, dia tidak ada tomak ni. Mana? Tengok zahir. Zahir dia tinggal dah. Jadi jangan kita kata Allah tak tengok zahir, tengok batin. Salah. Maksudnya Allah bukan saja memandang elok sujud dan rokok kamu, tapi Allah melihat juga hati kamu. Ada ikhlas tak beribadah kepada Allah, ada tak khusyuk mengingat akan Allah. Kerana tujuan semayang, aqimis salata li zikri, dirikan semayang supaya kamu ingat kepada aku. Tengok hati kita. Kita muka comel, bedak putih, hati macam eco. Apa tu? Hati yang Allah tengok, hati yang baik, hati yang busuk. Hati yang baik, hati yang jahat, dua-dua tengok. Cuma hati yang baik, Allah tengok dengan pandang mahabbah, kasih sayang. Dan hati yang tidak baik Allah pandang juga dengan pandang murka. Itu biasa dia. Jadi kita ni hati yang Tuhan suka atau Tuhan murka? Itu saja. Itu untuk kita muhasabah diri. Faham lagi? Hati aku ni Allah suka ke tak? Kerana itulah wajib pula kita belajar ilmu tasawuf sebagai fardu ain. Tasawuf mana? Bukan tinggi-tinggi tu, hak fardu ain saja. Apa dia fardu ain tasawuf? Nak belajar bersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Contoh sifat tercela, riya, ujub, sum'ah, takabur, kasih dunia, kasih kemegahan, hasad, dengki. Buang itu. Ada benda ni, bangun di padang mahsyar, dah boleh masuk syurga. Kerana syurga itu untuk orang baik-baik. Kita anak kita makan sekering, berik kereta suruh orang tu orang bawah. Tunggu makan bawah. Takut menitik alza je. Padahal sekering tu najis tau. Tak tau. Takut menitik. Beli dah sekering. Nak koyak. Jangan koyak. Jangan makan lagi. Makan rumah. Makan apa lah kereta. Dah kereta membeli 50,000. Tu membawa anak dia. Anak bukan anak monyet. Tu jawab. Anak kita dah bayar makan. Tu dah lagi makan. Nak makan nasi, nak gula lah tu pun. Bukan kereta lah, kereta mu kan. Dah mu dia, pok dia. Biar dia makan je lah. Tu lah. Jangan ada lupa.
Dah orang tupah jual dengan kursi-kursi. Kan boleh sapu. DIY kan dia jual tualan basah. Seru ambil. Betul tak? Ni. Tupok lagu tu ada. Mak rumah. Anak awak jatuh gelas ni kebok pada. Kau. Gelas mu ada 15,000 se. Sekotak naria. DIY. Dia tak percaya aku beli mau. 8 iya ada betul tak? Dalam gelas apa tak? Oh, pasal kita orang nikah mau ramai. Nah, ini beli tu kata gelas ada 2-3 kotak tu. Ada orang nikah. Oh, kita pergi beli 15 iya, 8 iya. Cuma kita tengok 5 iya ada kok sekotak. Faham lagi? Nah, ada. Dah kalau siapa kalau 12 iya sekotak 6 utir gelas, sutir apa? 2 iya ada. Dah apa? Kepak pada tu. Dah mak pecah gelas dia. Dah kalau dak pecah, mu pakai model tu, pakai mampu. Jadi pecah tak beli lain pula. Kita dah jual kan zaman dulu. Zaman para meswara payah nak beli gelas. Faham lagi? Betul tak? Allah buat ni 3 generasi dalam rumah kita. Ingat baik. Ayah, mak, anak. Faham lagi? Ayah tukang dia. Cari bitih. Faham tak? Beli gelas, beli pinggang, beli apa, beli katil, beli apa bola mah. Betul tak? Anak tukang buat pecah. Faham? Dah mak tukang sapu. Faham? Molek lagi. Kita orang tau. Nah, ada tak anak kita buat pecah gelas sehari 3 utir? Tak ada. Ada 4 bulan ada sutir. Betul tak? Ada apa pelik lain hak istana gelas. Nah, segelas 1,500. Nah, sudu 800. Nah. Ya nak kan ni. Anak makan sikit atas katil nitik nyejek pak gloli anak. Mana 2 titik jatuh atas cadar. Lah ambil lah kain basah. Lah. Lepas tu kau bawa ke dia. Lain kali adik pegang gelas 2 belah gini baru dak jatuh. Nampak? Kan? Dia boleh ilmu dak. Dak ilmu ke kau. Faham tak? Ayah balik pula dia tik apa? Beru telinga kawan. Tak ada anak susah nak anak. Nah, habis kita umur berapa nak kan anak. Boleh ke apa? Nah, kena faham baik. Nah. Hati biar bersih. Bersih lagu mana? Semana yang kita, kalau kita zahirkan hati kita itu, orang tengok suka belaka. Itu anggur-anggur. Kita ni kalau kita jumpa orang, nak suruh orang ni, nak suruh orang suka kita. Senyum. Pada at-tabassum sedekah. Senyum itu sedekah. Faham? Muka kita dah ramai, tapi kita senyum mah jumpa orang. Orang suka tak? Kalau muka ramai, 2 kali suka. Faham tak? Muka dah ramai, tapi suka senyum kat orang. Orang suka tau. Suka lah. Dah kalau muka kita comel, suka senyum pula. Muka udah tak senyum kat orang. Cuma bayang, lu fikir sendirilah. Faham lagi? Faham lagi? Jangan tinggal sunnah Nabi. Batu hitam letung berjalan di dalam syurga. Allah tak buat contoh VIP apa benda ni, YouTuber jalan syurga. Faham tak? Apa influencer VIP lah. Allah buat contoh hamba abdi. Itu baru muka bila. Belakang bila tak ada tepat, tak ada parut. Bila dia masuk Islam, kalau kerana dia ni hamba, dijemur tengah panas. Boh tengah panas, batu pula boh atas belakang. Batu berat. Batu macam di tambung di patah ni, patah baru ni. Patah dia. Mana dak wani sebut lagi. Patah seberang takir. Bukan Miami, itu patah maksiat. Okey, jangan kita nampak kelapa orang kepada benda maksiat. Faham lagi? Pantai seberang takir. Kalau kita nak ambil nama-nama lain, ambil nama patah yang barakah. Tak apa, jangan patah Miami. Itu tempat orang telanjang. Antara 7 tempat popular yang orang panggil topless. Faham tak topless? Topless ni pakai spender saja, atas ada benda.
Ayah haji kalau sakit jantung lagi patah Miami. Meninggal dunia. Dah tak orang putih ni dak tutup atas. Pakai spender je Miami, mu jasa Google lah. Bang lagi jadi larak tak lain. Aku punya sebab. Faham lagi? Maksiat dah. Dah pergi buh nama patah tekan tu. Pemimpin jahil. Betul tak? Abang tegur tak mau ikut. Patah sebang takir je. Siapa pun sepatah sebang takir. Tu nenek moyang kita, betul tak? Apa nenek moyang kita dah kerti bahasa ke mana? Dak molek? Dah? Betul tak? Kekal nama patah seberang takir sebut. Nak ambil sangat nama lain, ambil tempat-tempat barakah. Nak patah tempat Nabi Musa nita. Nak di laut benda, laut merah boleh tahan kira. Tapi patah tempat orang buat maksiat. Tengok orang sakit jantung lah lagi ayah haji dia tu. Tengok meninggal dunia. Ini sesak napas jadi. Nah. Allah melihat hati-hati kita dan melihat akan amalan kita. Nah, maksudnya hati yang terisi dengan akhlakil mardiyah, akhlak-akhlak yang diradai oleh Allah, yang Allah suka. Bukan dengan ahwalir radiah, bukan dengan kelakuan-kelakuan di dalam hati yang sangat busuk. Busuk antara busuk hati, hasad deki. Tengok orang, kita akan komen yang buruk tu. Dak nikah, komen buruk. Nikah, komen buruk. Cerai pula, komen buruk. Betul tak? Dah bila nak molek? Hati radiah, hati kamu berkarat. Hati karat dah dia masuk syurga, kena buci buang dulu. Dua ni cuci. No. Member of the hell. Masuk neraka dulu. Nak kita masuk neraka? Lambo. Orang tu lambat nikah 48 dah, dia kata mamba dah kot catong. Faham lagi? Dia kata gitu. Kalau nikah awal sangat, baru 19 nikah dah, dia kata galak. Kata. Nikah molek dah, lelaki 23, puang 23, dia komen kau. Dia kata dak nikah gitu sama omong gitu, molek lelaki 27, puang 23, bulat dah. Betul tak? Ada nak cari buah molek? Ada. Kenapa? Kerana radiah, hati busuk. Aisyah duduk dalam. Aisyah sini lubuk Aisyah, mu tebuk kau tu, tubik busuk kau hongok, mu tebuk kau ni busuk kau hongok, mu tubik kau depan tu, alut tubik busuk kau hongok. Pasal dalam busuk. Betul tak? Balik cerita pun jadi busuk omong. Cerai pula, bahasa jahat. Tidak akan cerai di tok lelaki. Puang tua 260, lelaki muda. Itu main Allah pakai sihir. Main tok umur tu. Tak ada kata jodohnya nak. Nak orang ni jodoh dia alhamdulillah. Ada sihir main tok umur. Puang pula muda lelaki 63, nak bahasa ke? Mana nak cakap nak wanda tua agak cetong itu. Cakap memang nak orang piti je. Tak. Faham? Apa kata-kata meja lah kita. Betul tak? Yakin ni tu. Akhirat jeng. Tak boleh nak jawab maksud neraka. Mulai dah nikah tak boleh anak. Dia kata tak kok cetong tak. Macam-macam. Boleh anak awal dia kata takut belum nikah tu dah kok. Hodoh sungguh tu mak. Betul tak? Melayu gitu tak? Melayu. Yahudi gitu kok. Macam adik-beradik. Kira nak busuk orang. Nak. Molek-molek adik kahwin pun nikah pula seorang lagi. Tak cukup bini. Tak cukup bini tu tidak padang dah seorang. Biar dia. Kak Rinci. Apa? Dah tak suci dah. Yang dia. Tak. Dia gitu. Kahwin 2 tak cukup bini. Kahwin 3 gila set. Ini nak cari hak uduh lama. Nabi kata satu perkataan yang disebut oleh anak Adam, dia tak kisah pun dengan perkataan itu, tapi perkataan itulah yang akan menyebabkan dia sembam di dalam api neraka jahanam. Tu.
Jadi mudah-mudahan kita ambillah iktibar daripada hadis ini. Allah bukan saja lihat harta kita banyak, muka kita comel. Allah lihat yang lebih penting ialah hati-hati kita biar bersih iman dengan keyakinan kepada Allah dan diisikan dengan sifat-sifat mahmudah. Kemudian amalan kita itu biar cukup, kerana dengan amal itulah modal terbesar kita untuk dapat keredaan Allah di akhirat nanti. Wallahu alam. Sebelum saya menjawab soalan, diwakilkan oleh pihak surau Al-Furqan melancarkan kutipan sumbangan derma. Sumbangan kita ini untuk pembangunan dan pengurusan kebajikan surau. Petugas sila bangun, mereka akan menggunakan karung peach color, color peach, color ginilah. Lelaki dan perempuan gini belaka. Untuk live, nombor akaun masjid tiada, hanya nombor akaun bil api tertera di skrin live yang ada di skrin masing-masing. Sila bangun petugas untuk memungut derma. Pelan-pelan, dah gaduh. Kita KWSP ada 10,000. Biar 100 ke surah. Dah 10,000 lagi KWSP, betul tak? Nabi sedekah, dia tak mau ada sutir dalam rumah. Esok dikira lain pula. Kita ada 10,000 itilah bank sayang nak beri 100 ke surah. Orang lain mati kerah. Awak kena tidur, buku plastik, betul tak? Kita boleh lihat dia hidup dekut juga. Nak buat apa ni? Tapi bukan Rabu Su3 lah, kat airport. Tak buat witi. Pelan-pelan. Dah bawa witi lain kali boleh ni. Belakang luar dia kutip tak? Baik, teruskan mengutip sumbangan derma yang diberikan oleh hadirin walaupun saya mula menjawab soalan. Soalan pertama, semasa berhadap besar boleh tak kita baca basmalah? Doa tidur dan doa lain-lain. Baik. Ingat, bila kita berhadas besar, sama ada hadas janabah, keluar mani atau jima, atau hadas lain iaitu hadas haid, hadas nifas dan wiladah, dipanggil hadas besar lah, maka diharamkan kita membaca Quran. Quran sahaja. Ada pun lain daripada Quran tidak diharamkan. La yaqra'u syai'an minal Quran junubun wa haidun atau kama qala, tidak membaca akan suatu daripada Quran itu orang yang junub dan orang yang haid. Tiba-tiba soalan dia, kalau nak baca bismillah, basmalah boleh ke tak? Boleh. Cuma bismillah ini ayatun minal Quran. Dalam kitab Musnad Syafi'i, kata Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi bismillah itu hak dia kepala tu, walaupun berlaku perselisihan ulama, dalam satu riwayat Imam Syafi'i, ia satu adalah ayat Quran. Kalau bismillah dalam surah Sulaiman, surah Semut tu, itu ayat Quran dengan ijma' ulama, yang surat daripada Ratu Balqis. Faham? Jadi walaupun bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat dari Quran, ulama fiqh kata bila kita kata bismillah kerana nak makan, contohnya bismillahirrahmanirrahim, padahal kita ada absar, faham lagi? Nak naik motosikal ada absar, bismillahirrahmanirrahim, jangan niat membaca Quran. Faham? Jadi niat zikir saja. Boleh tak baca doa? Doa boleh. Yang tak boleh ayat Quran. Doa boleh, zikir lain boleh, istighfar boleh, selawat boleh, tasbih boleh, takbir boleh, tahmid boleh.
Faham? Yang tak boleh ayat Quran walaupun satu huruf. Nun, niat baca ayat Quran haram. Dan kalau doa itu daripada Quran, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat doa tapi daripada ayat Quran, boleh baca, tapi tidak biqasdil Quran, dengan tujuan qasad niat baca Quran. Jadi niat doa saja. Soalan seterusnya, barang kita sudah wakaf, kita ambil balik boleh tak? Macam lapu meja lah, kau tak guna dah, kita masukkan bayaran dalam tabung surau, tak boleh. Dia wakaf dah, faham? Dia kipah ke masjid, sekarang orang masuk ekong, kau tak guna, kipah dah okey, kipah dia pun cabut mula, tak boleh ambil. Faham lagi? Tetapi ijtihad ulama-ulama, jika dibiarkan sampai rosak, dia boleh alih penggunaannya kepada masjid yang nak menggunakannya, kerana dia sudah wakaf. Faham lagi? Apa makna wakaf? Berhenti dah. Batu kalau orang jalan-jalan zaman dulu, berhenti tak wakaf. Wakaf tu maksudnya tempat berhenti. Kalau orang ngaji Quran, di sini kena wakaf, la'allakum tattaqun. Wakaf berhenti situ. Jadi harta kita sudah berhenti, tak boleh lagi kita nak tasarruf, nak guna, nak buat macam harta biasa, kerana kita sudah niat wakaf. Wakaf mana sudah terhenti. Soalan seterusnya, sunat dalam Islam melancong luar negeri, tapi learning tak boleh jalan mana dah. Kalau kita melancong ke KTCC kira sunat juga tak? Maksud dalam Quran siru fil ardi itu berjalan melihat negeri orang, bukan berjalan melihat belakang rumah kita, supaya kita melihat kepelbagaian alam ciptaan Allah. Kita duduk langkah negeri yang biasa Katul Istiwa contoh, yang kita pergi ke Indonesia ada gunung berapi. Kenapa? Kerana ru'yatul kasrah lil wahdah, melihat kepelbagaian rupa bumi, untuk balik kepada Tuhan yang satu. Allah saja yang boleh buat begini. Itu tujuan melancong. Kita melancong bukan tujuan tu, tujuan ngaruk. Itu tak dapat pahala. Kita pergi ke negeri sejuk, negeri kita tak ada turun salji, air hujan turun, dia hujan juga, tapi oleh kerana suhu di angkasanya sejuk, maka dapat di tengah dalam 600-700 kaki dia membeku, turun atas nama salji. Masa keluar daripada awang tu air. Itu pun juga ru'yatul kasrah lil wahdah. Kepelbagaian ini balik pada Tuhan yang satu. Allah saja yang mampu buat. Itu suruh melancong. Dan lagi pula untuk kita berkenal-kenalan. Kita tengok kita comel dah di negeri orang putih, comel ada aku lah pula. Lagi kita ingat kita lawa dah, orang lawa lagi. Kita ingat kita katang dah, orang katang lagi. Kita tengok kita pandai dah, nukang. Kita pergi jalan negara orang, pandai pada kita, nukang. Itu tujuan. Jadi dia kata kalau kita dah nak keluar, boleh lah ni keluar, tapi payah sikit lah, kena kurantin. Dia nak pergi ke KTCC. Nampak? Tengok kalau muduk kau wadak, orang ada orang melancong gitu. Faham lagi? Ada keperluan apa, ada nak beli barang lagi, ada masalah. Apa tujuan? Dah kita tak mau beli barang kita, tapi orang kata situ awet ramai, boleh kau tengok punggung-punggung awet. Itu haram. Nampak? Kerana tujuan nak buat benda dosa. Parking sekolah ibu bapa, parking double park, dosa ke tak? Dia lain kotak gini, sebuah kereta sini, ni masuk sini. Memang banyak berlaku, dia masuk gitu, gitu. Faham? Ini semua ni apa panggil tak ada sibik. Sebab apa? Sebab mereka hanya diajar di sekolah-sekolah memandu tentang undang-undang saja. Double line tak boleh potong, kalau nampak kekok-kekok ada ular. Kalau gini berarti gini lah. Tidak diajar menghormati orang lain, tidak diajar, betul tak? Cara beradab dengan orang lain, jalan biar cepat. Ni kalau duduk depan ija tu ni raba ke gia seminggu lebih, raba gia. Kita kata duk buat kakah ni pada gerak lagi, kita nampak ngongek-ngongek. Ni buat dia macam tak ada orang belakang. Ini semua ni tak boleh. Islam ini la darara, tak boleh mudaratkan orang lain.
Faham? Parking tu orang nak duduk tak boleh, mu pakai dua. Tak boleh. Sedangkan Nabi larang kita kalau orang ramai, tangan tok belakang ini duduk sejik. Ni duduk gini, tangan di tok belakang itu. Kalau orang ramai lah, orang tak ramai tak apa. Kenapa? Kerana pak tok tanganmu, dua orang tak boleh duduk. Nak mari duduk atas tanganmu pasal tubuh katang. Kalau tubuh macam ikan kering gini tak apa. Faham lagi? Nah, kita tengok orang buat tangan gini, kita nak duduk atas tangan dia. Lengang macam berhenti. Faham? Aku bohong duduk lengang. Tak berani. Jadi makan. Itu Nabi larang. Apa sama juga dengan parking kereta. Faham? Hak orang lain kena hormat. Saya minat gusti. Dosa tak saya tengok orang main gusti? Baik, dia ni tak tahu laki ke puang. Dia kalau dia perempuan lah, orang perempuan sama perempuan, haram melihat lutut ke atas, pusat ke bawah. Perempuan sama perempuan, mak kita dengan kakak kita tak boleh. Pusat ke bawah, lutut ke atas, kena tutup. Adik-adik sama-sama, adik-adik puang serumah tak boleh kau. Kita bukan adik-beradik, duduk koleh luar adik puang sama puang, haram. Aurat perempuan sama perempuan baina surah wa rukbah, antara pusat sampai ke lutut kena tutup. Faham lagi? Dah kalau main gusti puang ni biasa pakai kana ke pakai kana? Ketelekong. Pakai spender, haram. Tu kalau puang tengok haram. Laki-laki tengok alik sana pada haram. Nak tengok benda-benda yang seronok-seronok itu, tengok yang halal. Tahu tak? Orang lelaki suka tengok kalau orang pakai ketak, punggung apa bokeh itu, suka tak? Tahu tak? Suka tak? Boleh tak tengok? Boleh ya, tengok hak halal. Hak halal kan ni? Bini kita. Lagi. Bini kita. Dia sini nak tengok orang putih pakai seluar hok kerak, seluar jin kerak, seluar pendek, apa separuh punggung tu biras seluar. Boleh ada dia mau ada kan? Balik kan, mu kerak luar dia lama-lama. Kerak suruh pakai. Halal ke haram tengok? Halal. Tengok kita kenang hok seluar dalam, hok dalam belakang tu tali saja. Ada jual dia. Shopee 99 sen. Aku tengok dah. 99 sen kat muka. Faham lagi dia panggil benda? Haji Istihar dia ingat. Nampak? Ingat. Kita nak reti nak sepuk. Faham lagi? Beli ke bini ada boleh 5 lah 5 kala. Kalau 5 kok, 5 belah. Biar bini kita tua pun lah, halal. Kan kita, aku terima lah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bukan mana dia kena nanok aja. Tidak lagi ada aurat. Masa tunang ada aurat. Muka dengan pegangan tangan tengok. Bila akal selesai akad nikah, sah. Halal. Faham tak? Mu tengok aku tengok mu, tidak berdosa. Beli ya. Esok beli lalu. Tok Ila tu Imam orang 60 dah umur, bini 58, beli. Spender tali. Benda nama benda ni. Nampak tak? Halal. Tu. Apakah hukum pergerakan makmum selari atau mendahului imam? Dalam pergerakan makmum dengan imam dari takbir sampai ke salam, ada satu tempat sunat sama, satu tempat aja. Hak lain tak sunat sama. Faham lagi? Hak lain wajib selepas imam dan sunat selepas imam. Jadi 3 perkara. Satu wajib selepas imam, yang kedua sunat selepas imam buat, yang ketiga sunat sama dengan imam. Apakah yang wajib biar imam buat dulu? Imam takbir buat lagi, kita tak boleh buat. Takbiratul ihram. Faham? Nabi kata iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam telah habis takbir,
Kabbara fi'il madhi, kalimatun dallat ala makna hadatsin madha, kalimah yang menunjukkan perbuatan itu telah berlaku. Allahu akbar, bila bunyi bat baru boleh makmum Allahu akbar, wajib selepas imam. Itu lain daripada itu sunat selepas imam. Imam rakaat Allahu akbar, baru kita rakaat sunat Allahu akbar. Kalau kita sama, makruh. Tu imam sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah. Sunat selepas imam. Kalau sama, sami Allahu liman hamidah, makruh. Imam tu setuju Allahu akbar, bila akbar sunat baru kita bergerak Allahu akbar. Itu sunat. Kalau sama Allahu akbar dak watang sama, makruh. Kenapa? Kerana ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam supaya diikut di belakangnya, bukan diikut seiringan. Ikut ni belakang ke duduk tepi? Dia tak kenal rumah. Dia kata tak apalah, saya dah peta-peta awak dah ingat kau. Kona ni awak berhantar ke lain, awak ikut saya kereta saya, awak kereta awak. Saya kona lah, ikut kereta. Kita tengah jalan hidup sebelah dah. Gohok dah. Ikut mana gitu. Nak dah. Jadi imam biar imam Allahu akbar baru Allahu akbar. Sunat selepas imam. Imam assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi. Itu dua kali dah. Yang tiga, satu tepat je sunat sama. Mana? Amin. Nabi kata idza amana al-imamu fa aminu wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Apabila imam baca amin, membaca amin biar sama. Kerana barang siapa yang sama aminnya dengan amin para malaikat, amin malaikat sama dengan amin imam, Allah ampun dosa yang telah lalu. Jelas lagi? Soalan seterusnya. Ada beza Ustaz kalau semayang, kalau selari itu dengan yang sunat tadi tu selepas tu, pahala beza tak? Pahala beza, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Makruh tu tak dapat pahala lah. Makruh tak dapat pahala. Apa makna makruh? Ma yusabu la tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Siapa tak buat baru dapat pahala. Tapi kalau siapa buat tidaklah berdosa. Dia laju pada tek imam apa? Laju pada tek imam haram. Tek imam dia dengan rokok dia akad dah. Ada tak? Tek imam tengok wal la'allakum tattaqun, dak danung lagi dia. Jatuh dah tangan. Nak turun dah ni. Faham? Orang sujud dia akad dulu. Kalau dua rukun batal, satu rukun haram. Kita semayang nak dosa ke nak pahala? Dia boleh dosa. Orang semayang boleh pahala, dia boleh dosa. Tak bodoh namanya. Cuma akhirat Nabi pesan takut-takut gini. Nabi kata ala yaqaful ladzi yarfa'u ra'sahu. Ala, jaga-jaga. Yaqaful ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himari atau kama qala. Jaga-jaga, naklah takut. Orang yang suka dulu angkat kepalanya dari imam, Allah akan tukar kepalanya hari kiamat dengan kepala keldai. Nampak lagi? Ustaz, dia potong starting tak, tapi dia sampai dulu pada imam. Sama. Mendahulu imam. Sama Nabi orang tu kan. Sama, memang dia orang muda. Tu imam nak turun betul tokak tu. Nak betul jet macam sawah tu. Tak kaki sawah lalu. Waktu kaki ketang tu. Dia bau tapak dia dulu. Tu dilarang ulama. Faham lagi? Masjid masih amat bergerak penjarakan ketika semayang, setiap tutup pintu lagi, tutup pagar lagi bila cukup kapasiti. Tapi apa pasal dah buat gitu? Dia kata orang masjid, awak jaga masjid lah, bila penuh dah orang dia pun tutup pintu pagar. Apa pasal dah tutup? Nak suruh tutup pagar, suruh awak jaga masjid tu jaga pasal. Faham? Orang yang sama baru tutup.
Dia begitulah. Kita ni makin berkurang, alhamdulillah. Dia telah kata akhirnya menjadi pandemik. Susah nak hilang, tapi dia ada. Bang, sama macam denggi, nyamuk Aedes. Kita beranak hari tu pun, mak kita kata nyamuk Aedes dah. Dan sampai sekarang masih lagi ada demam denggi. Tak habis-habis, tapi dia berkurang lah. Itu yang kita harapkan. Begitu jugalah dengan penjarakan. Kalau dulu 1 meter, sekarang sudah rapat. Dulu kita kacing selalu. Ini kita kacing, buat lolok kacing je sudahlah. Tengok keadaan. Kalau keadaan naik jadi merah, baru kita buh kacing selalu. Tak imam dah masuk kacing dah. Jadi kita jangan, kena tengok situasi. Situasi sekarang makin ringan, maka ringan-ringanlah tindakan kita. Biar menasabah dengan keadaan. Duit KWSP kita kena keluar zakat atau tidak? Tak kena, pasal kita tak boleh nak pegang duit tu. Duit kita dalam KWSP. Kemana wang saya pergi, duduk dalam tu. Duduk dalam tu. Kita boleh tak lagi ambil esok, ambil 1,000 beli sopa boleh? Lusa nak ambil yang 800 bayar otak boleh? Tak boleh. Bila tak boleh, kita tak boleh menguasai harta kita, tidak kena zakat. Tetapi bila kita nak ambil duit, faham lagi? Boleh ambil. Awak boleh dibenarkan ambil 1,000 contoh, maka boleh ambil tak? Boleh. Maka daripada 1,000 tu kena bayar 2.5% zakat dia. 1,000 banyak mana 2.5%? RM25. Kalau ambil 10,000, awak kena bayar RM250. Kalau awak keluar 1 juta, RM25,000. Faham lagi? Kalau awak keluar RM1, 2.5 sen kena keluar. Wajib juga zakat. 2.5% itu daripada jumlah di dalam KWSP, tak? Daripada jumlah yang dikeluarkan. Faham? Soalan seterusnya, sikit lagi. Makmum tak nak habis baca Fatihah, imam lebih dulu rokok dan bangun daripada rokoknya. Apakah yang patut dilakukan oleh makmum itu? Jika imam itu bacaannya biasa-biasa saja, bukan jenis baca laju, maka kita kena habiskan Fatihah baru kita rokok, kerana kita adalah muwafiq. Faham lagi? Apa makna muwafiq? Orang yang masuk dalam sembahyang selepas takbir, didapat bacaan, didapat ruang yang cukup untuk habiskan Fatihah pada kadar-kadar bacaan imam yang pertengahan, bukan bacaan imam di hadapan dia. Kerana imam hadapan kadang-kadang tak ikut spek, laju berdoa, lambat berdoa. Imam biasa, kalau imam lain dah tak baca Fatihah, dia itu muwafiq. Faham? Soalan seterusnya, baru ni ada pejuang rakyat, Abang Ali meninggal dunia, orang hadir kematiannya ramai. Adakah tanda kebaikan beliau atas dunia dengan ramainya yang hadir? Bila ramai yang hadir kematian, maka kita harapkan itu satu kebaikan. Jangan dengan kepastian ini memang saya yang terbaik, boleh, kerana kita tak tahu benda yang gaib, dan kita mengharapkan itu adalah satu kebaikan buat arwah. Faham lagi? Soalan seterusnya, adakah dengan selawat kita dapat bentengkan diri kita dengan kejahatan dari makhluk? Semua dengan kalimah-kalimah yang baik, itu ada hikmah belaka. Itu adalah kalimah-kalimah yang sempurna daripada Allah. Kita masuk dalam hutan, Nabi kata, membaca gini, a'udzu bi kalimatillahi tammah, aku minta berlindung dengan Allah dengan kalimah-kalimah yang sempurna. Ayat Quran, zikrullah, selawat, itu semua kalimah-kalimah yang baik. Soalan seterusnya, ayah tak bagi anak perempuannya kahwin selagi tak dapat kerja kerajaan kerana takut akan anak perempuannya susah di masa akan datang. Kalau berlaku perceraian atau kematian suami, mohon penjelasan. Terpulang pada anak dia nak taat, boleh ikut ayah dia. Anak dia nak berkahwin, boleh suruh ayah dia jadi wali. Ayah dia tak setuju, minta mahkamah syariah carikan wali, tentukan wali. Kerana ayah tidak boleh memaksa anak untuk kerja kerajaan dulu baru boleh kahwin. Itu bukan hak ayah. Dah kaki kalau cerai apa semua, berapa cerai yang jadi mati ke mana? Faham lagi? Orang kaya ni dia boleh makan pasal dia kaya ke pasal apa? PT sejuta lah bank, kereta 20 buah, rumah 4 tekak, atau rumah ada helikopter 2 t. Faham? Dia boleh makan senang tu kerana apa? Allah bagi, Allah izin. Kalau Allah dah izin boleh makan? Tak boleh. Dah boleh tengok hospital.
hospital swasta. Jangan tengok klinik ni kesihatan kampung ni. Hospital swasta 500 hari duduk. Dok awak benda mungkin masuk saja. Saya tak ada sakit benda nak duduk saja malam 500 bah. Nak gerak tubuh ni pakai ni, pakai remote control, pakai remote. Kalau hospital ramai-ramai ni pakai bulat buat kerak berlipat dua toki. Faham lagi? Astro ada, screen ada, komputer ada. 500 hari, 400 hari. Siapa nak duduk lagi? Jaga. Hak jadi duduk di tu dalam wak gitu. Jaga. Tukar kebun sekolah. MB, Esko. Faham? Kau direktor besar, faham? Kelas-kelas A, kelas B. Bila duduk dalam tu sakit, PT sejuta dalam bank, boleh tak makan? Dah kalau mu kaya boleh makan lah. Makan bukan kaya. Allah beri, Allah izin boleh makan. Pegang gitu, faham lagi? Allah dah izin tak, PT juta boleh makan. Hak masuk kan macam kelas kita duduk hospital tu. Datuk Seri komang-komang. Faham? Datuk Seri, Datuk. Kita tanya dah bini ada sebelah kan, Datin ni tak boleh makan. Tak boleh, doktor tak bagi makan nasi. Dia ikan macam nasi kita buat macam bubur, macam bubur pun tak boleh. Ikan goreng tak boleh, semua tak boleh. Dah PT Datuk Seri kan 14 juta tahu, tapi memang tak boleh. Faham lagi? Dah apa yang boleh tu air sejuk. Dia tu pun ambil nak withdraw ke Datuk Seri. Tak boleh, kena ikat macam ini, boleh datang gini. Masuk kot tangan. Faham lagi? Dah 40 PT ke 400 ribu, minum air dengan botol gitu. Mahal ke wayar. Dah masuk banyak-banyak tu. Dah titik. Lebih sikit mesti pula lu. Faham? Dah? Faham lagi? Kita boleh makan, Allah izin. Bukan harta banyak, harta sikit. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dulu tak mari tak ada akaun kutipan, Ustaz buat ada akaun. Soalan tak ada nak kabul lah, terima kasih je. Bukan ikan di bahasa kita, orang yang menderma. Faham lagi? Kita tu kaum umum ke? Dulu tak ada akaun, ada akaun. Tak ada akaun sejuk ini dah mari lagi order. Elok duduk rumah, busuk hong rumah. Nah, mari surat kejap. Ibu kandung boleh tak guna duit anak laki-laki 8 tahun untuk perbelanjaan? Duit boleh tinggalkan arwah ayah si anak, dan ibu ayah telah bercerai sebelum arwah ayah meninggal. Jawabnya, untuk anak tu boleh. Untuk mak tak boleh. Faham lagi? Tapi kalau meminjam atas nama darurah dibolehkan. Patut yang mana-mana ambil piti anak. Bahan piti raya anak tukar spoiler. Dah boleh. Anak aku kan dah boleh. Walaupun anakmu, kita kan beragama. Agama ni the way of life, peraturan hidup. Ada peraturan dia. Macam mana nak buang sifat ujub? Apa makna ujub? Ujub ini kita melihat akan kebaikan yang ada pada kita, sama ada pada diri, pada harta, pada pangkat, tapi lupa yang memberi kebaikan itu, baru panggil ujub. Kalau kita nampak ada harta, ada kesenangan, tapi kita ingat ini daripada Allah, itu bukan ujub. Faham lagi? Jadi macam mana nak buang ujub? Ingat Allah sentiasa. Soalan seterusnya. Betul tak ada orang kata kalau kita tak baca Quran 30 juzuk kita tak selamat dalam kubur? Tak betul. Tak ada hadis kata lagu tu. Yang ada hadis kata membaca 50 ayat satu hari, ada hadis 100 ayat, ada hadis 30 ayat sudah memadai. Man qara'a fi yawmin wa lailin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin atau kama qala. Barang siapa baca Quran sehari lebih kurang 50 ayat saja, 3 helai contoh, sudah memadai, tidak lagi tergolong dalam orang-orang yang lalai.
Ada orang solat tahajud di luar kawasan masjid. Contohnya kawasan beranda dalam ruang masjid. Guna tu ustaz, dah kuat tadi nak sembahyang tu. Mu tak tahajud pun susah ke dia. Tahajud di mana-mana boleh. Tahajud atas kepala lori boleh. Tidak syarat. Yang syarat dalam masjid, di masjid sembahyang tahiyatul masjid. Faham lagi? Baru dalam masjid. Tahajud tak ada syarat dalam masjid. Jabat boleh, pergi laut boleh, datang untuk laut boleh. Faham lagi? Cuma kalau mu nak maksudkan dengan makna dapat tak tahiyat masjid, nak niat iktikaf di masjid ini, ruang semayang dikira masjid, harim di luar tu beranda juga dikira masjid. Jadi duduk atas beranda dibolehkan lagi niat iktikaf. Soalan sikit lagi lah, tak boleh baca semua dah, lewat dah. Dosa syirik, dosa dengan Allah atau dengan manusia? Dengan Allah. Dosa dengan Allah. Dia pergi minta tolong dengan apa dia? Dengan pokok kayu. Dia panggil tok, anak cucu nak tumpang lalu, minta pelera segala baik, buruk-buruk, dia minta umbi pokok cengar. Faham tak lagi? Itu syirik kepada Allah. Adakah dia buat dosa ke pokok tu atau dosa tu dengan Allah? Dengan Allah. Jangan pergi minta maaf dak. Awak dak awak syirik. Dia pun tok minta maaf dah, malam selalu minta. Faham lagi? Minta maaf dengan Allah. Itu dosa dengan Allah. Dulu-dulu kan, napa pokok besar kan, tu pan lalu. Tu pan lalu apa dia? Muncul pokok tu boleh cakap. Kalau pokok tu boleh cakap, dia kata aku nikah bila dengan tok kim. Panggil kutuk. Ngundi kat gini nak pakai mana pula? Nampak? Bila kita menegur beberapa salah laku, contoh bila kita tegur, bukan semua tak betul, sedikit je salah laku. Dia tak mau dengar, tak mau terima. Jadi cara ni dia spin balik. Dihebohkan kita ni nak menjatuhkan parti, nak menjatuhkan kerajaan, menyerang jemaah dan sebagainya, biar orang sakit hati. Dah salah tu, cara kita cara salah. Kita dengan cara Islam ini mendengar teguran. Tegur tu kerana kita sayang, bukan nak suruh jatuh. Jadi bukan kita anti parti, kita anti jemaah, nak jatuhkan jemaah. Kita tegur beberapa orang. Supaya betulkan balik tingkah laku. Sesuai dengan jemaah, nama jemaah kita. Bukan kait dengan ngundi tak ngundi. Jika ada satu jemaah yang lebih banyak mirip kepada Islam, yang lebih mesra dengan Islam, itu yang wajib kita sokong. Faham? Tapi orang yang salah laku itu tukarkan, kerana benda inilah yang akan menjadi kecil manis dalam tubuh kita. Kerak, orang kerak tak jari kecil manis, kaki kerak tau, padahal kaki tu kita sayang. Bapa kita kerak kena sayangkan jamaah, sayangkan badan kita yang lain yang masih sihat. Tegur tak mengaku, pusing kau tu, pusing kau ni. Banyak sangat surat berantai khabar duka dari Mekah. Dia banyak benda-benda fitnah ni. Benda yang nak cerita tentang fitnah pun satu fitnah. Waktulah kita banyak duduk pada majlis ilmu, ambil daripada ulama. Kalau surat berkata macam-macam, ancaman begitu begini, begitu begini. Kita ni jenis minat benda-benda yang pelik-pelik. Ni turun salji di Mekah, kiamat dalam masa 15 tahun lagi. Kita kata dah, aku kata dah. Padahal kitab-kitab hadis tentang alamatus kiamah, nampak? Alamatus sa'ah, asyratus sa'ah, kita tak belajar orang. Kita cuma duduk tunggu dalam Facebook dan apa berita pelik-pelik. Ini salah kita. Soalan seterusnya, suami dibuang kerja dalam Covid, dia tak dapat beri nafkah di sini, nak cari kerja lain, dah tua. Tua tak tua pun, pertama minta tolong dengan Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Kita susah sekarang, kamu susah, perlu pertolongan. Iza sta'anta, minta tolong dengan Allah, fasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Faham lagi?
Minta tolong dengan Allah, lepas tu baru minta tolong dengan makhluk. Jangan makhluk dulu, Allah ke dia. Allah takkan sia-siakan. Yang semua berada pun makan kenyang menyanda. Kerana rezeki tak salah tepat. Kita yakin Allah akan mudahkan urusan kita, itu yang akan terjadi. Dalam hadis kursi Allah sebut, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Dia sangka aku akan murahkan rezeki dia, dia akan jadi murah. Dia suka tak ada jalan dah, aku tutup jalan. Faham lagi? Soalan yang kedua sebelum akhir. Jika muzik lagu sekarang kita ambil buat kaedah muzik tone untuk selawat Nabi, tujuan nak tarik orang selawat, apakah hukumnya? Tak perlu kita lagu-lagukan muzik-muzik. Lagukan bentuk selawat tu lain, masuk muzik-muzik moden dan sebagainya. Faham lagi? Itu tak perlu. Macam imam lah, kita nak tarik orang supaya ramai datang semayang, ialah apa yang telah disebut dalam hadis, zayyinu aswatakum biduhunil arab, hiaslah suara kamu, bacaan kamu dengan lenggok orang Arab. Kita baca Melayu, wallazina amadu, jadi Melayu, wallazi, Arab kan dia, faham? Tu ke kita buat muzik pula masa imam baca Fatihah, bubuh lagu belakang, tak boleh, faham lagi? Selawat, lenggokkan bunyi selawat itu tak perlu muzik-muzik, faham? Sebab tu ulama mengharuskan nasyid dengan ada muzik. Tetapi kena ingat, muzik itu bukan fokus kita, bukan point, bukan keutamaan. Faham lagi? Dia bukan baca Quran nasyid, dia itu nyanyian, maka dibenarkan muzik. Tapi muzik bukan keutamaan. Keutamaan nasyid ni apa? Berdakwah. Dakwah duduk pada lirik atau duduk pada alat muzik? Saya jawab. Maka kuatkanlah suara orang yang bernyanyi dan perlahankan bunyi-bunyian. Macam Kepulauan Raihan. Betul tak? Tu. Hanya belakangnya kompan degeduk, suaranya sampai jelas. Kisah 25 Rasul, kisah para Nabi, sifat 20. Betul tak? Itu baru nasyid. Ni nasyid nasyid. Lagi. Jadi kamu nak main muzik, kamu nak bernasyid. Itu contoh. Jadi ayat Quran selawat tak perlulah kita banyak nak bunyi-bunyi muzik. Bukan tak boleh kita berkompang, boleh kompang rebana. Tak. Kan itu dibenarkan syarak. Soalan yang terakhir pada malam ini. Di Turki kita tengok orang berzikir, goyangkan tak kaki, pusing lari anak-anak, tersebut la ilaha illallah. Ramai-ramai pusing. Apakah dari sisi hukum Islam? Baik, kalau kita tengok jadi tarian pusing di Turki itu bukan tarian ibadat. Kalau beribadat lagu itu salah. Itu adalah satu budaya di sana. Memang mempersembahkan tarian. Menari ni laki-laki yang tidaklah membuat perkara-perkara yang salah dalam gerakan, diharuskan pada syarak. Kalau perempuan menggerak-gerakkan tubuh itu dilarang syarak di hadapan laki-laki yang ajnabi. Faham lagi? Jadi ada orang salah faham, dia tengok jenis pusing itu, dia kata ini ibadah. Bukan ibadah. Itu bukan zikir. Itu tarian tradisi mereka. Faham lagi? Cuma mereka ini jenis, kalau orang ahli zikir, di mana pun dia berzikir. Dia berjalan, dia bawa kereta, dia menari pun dia berzikir. Faham? Dia tak ada masalah. Yang masalahnya tarian di tempat kita ni, dengan menyanyi tak tutup aurat, dengan menyanyi goyang punggung, dengan menyanyi tunjuk dada ke orang. Ada pula kita tukang undi, tukang sokong, tukang apa. Itu yang haram dengan ijma' ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.